Salam sejahtera, kita bertemu sekali lagi dalam rangkuman kejuaraan Cup Pre-AM Malaysia Petronas 2014. Minggu ini kita berada di pusingan kedua di Bandar Muar Johor Darul Takzim dan kali ini kita akan menyaksikan perlumbaan CP 130 dan kategori Pro M Cup. Di samping itu kita akan melihat bagaimana perkembangan pelumba-pelumba Malaysia dari pandangan bekas jago Cup Pre Malaysia Wazi Abdul Hamid. Baiklah, kita mulakan episod kali ini dengan perlumbaan CP 130 akhir. Okey, kita kembali semula untuk menyaksikan perlumbaan CP 130 akhir cerita pusingan yang kedua ini. Ini adalah perlumbaan terakhir kategori Premier, kategori CP 130 dan kesemua pelumba telah pun berada di Lita. Dalam Fazul Jam mereka telah pun bermula sekarang ini. Oh, sekali lagi kita lihat Zakwan ketinggalan sedikit di belakang dengan Fendi Rosli meluncur laju di tempat yang pertama. Permainan yang baik oleh Muhammad Effendi Rosli dan Zakwan berada di tempat yang kedua. Sekali lagi pelumba pasukan JV Honda Easy Racing tidak mula dengan baik di awal perlumbaan. Namun begitu, Zakwan di tempat kedua tidak jauh di belakang Effendi sekarang ini. Kita saksikan di sini juga Army yang semua pelumba berjaya melepasi dua halangan seleko dengan selamat. Dan kita saksikan, saya rasa mereka cuba mendapat ritme perlumbaan pada beberapa pusingan awal ni bagi terus berada di atas Lita. Dan okey, itu dia Effendi Rosli tempat pertama, Zakwan tempat yang kedua, Zamri ketiga, Emil tempat yang keempat, tempat kelima Adib, Fazli Syam di tempat yang keenam. Tapi rapat kedudukan semua pelumba sekarang ini dalam satu barisan yang panjang. Tidak ada jurang yang jauh dengan 4 orang pelumba di hadapan, dibezakan kurang dari 1 saat. Effendi, Zakwan dan Zamri. Ketiga pelumba ini adalah pelumba yang pernah memenangi perlumbaan dan mereka tahu bagaimana untuk melakukannya. Effendi Rosli masih mempertahankan dan di tempat yang pertama bersama dengan pasukan barunya pasukan Petronas Yamaha CKJ dengan Zakwan di tempat yang kedua, tidak jauh di belakang Effendi. Zamri tempat yang ketiga, Emil tempat yang keempat. Berikan tumpuan kerana Zakwan sekarang ini cuba untuk menyerang di seleko yang pertama. Seperti saya katakan tadi, 50 meter atas mereka memberikan tayar Sunblock yang memiliki kelebihan ketika di seleko. Dan sekarang ini masih Effendi tahankan tempat pertama, tempat yang kedua Zakwan, ketiga Zamri, keempat Emir, kelima Adib, enam Afif, 7 Fazli, 8 Fazrul, Nurizman tempat yang ke-10 dengan Haikal tempat yang ke-9. Mereka masih lagi berada di Lita dan kita lihat juga meminta Emir masuk di bahagian dalam. Emir berjaya meminta Zamri. Emir berjaya naik tempat yang kedua dengan Zakwan juga tempat yang pertama sekarang. Zakwan meminta di garisan perlumbaan untuk naik tempat yang pertama. Kedudukan berubah, Zakwan, Effendi, Emir dan Adib. ya, saya melihat mereka cuba mengekalkan rentak tunggangan Army, tapi nampaknya Zakwan mengambil peluang pada beberapa kesilapan yang dilakukan oleh Effendi sebentar tadi. Dan agak sukar sekiranya mereka masih tidak mampu memberi cabaran dan tekanan kepada Zakwan berdasarkan pengalaman Zakwan dikatakan masih sebatas dan namun kita tengok juga Army bagaimana 2-3 pelumba yang berada di belakang cuba mengekalkan jarak di antara mereka. Dan perlumbaan masih lagi awal, kita ada berbaki lagi 9, 10, 13 pusingan lagi. Dan saya rasa masih mereka cuba mengambil langkah berhati-hati. Dan Zakwan memiliki kelebihan kerana dia mencatat masa yang baik ketika latihan dan pertandingan. Dan jika dibiarkan begini, dia boleh lari jauh di hadapan. Dan kalau tidak dikejar oleh Effendi Rosli tempat yang kedua sekarang. Oh, wow. Apa yang telah berlaku? Ada masalah di hadapan. Buat kalau pelumba Emil jatuh ke Zakwan. Beri masalah dengan ada motosikal dia. Oh, Effendi sekali di tempat yang pertama. Effendi tempat yang pertama. Kita akan lihat apa yang berlaku nanti. Di mana Zakwan, Emil dan Adib, tiga-tiga mereka terkeluar dari perlumbaan. Dengan sekarang ini Effendi Rosli terus meluncur laju di tempat yang pertama. Afif Amran di tempat yang kedua. Wow, kita akan lihat sekali lagi apa yang berlaku. Kita akan lihat. Saya rasa sebelum itu kita asap yang keluar dengan banyak di motor
Saya kira motor terlihat saya motor Zakwan. Zakwan, ya. Mengalami kerosakan peringkat kerosakan. pertama dan menyebabkan beberapa pelumba di belakang tidak dapat mengelak berdasarkan lintar yang telah sayang sekali. ah, Sayang sekali untuk Zakwan, dan ini memberikan kelebihan kepada Fendi sekarang untuk meluncur laju di hadapan. Fendi tempat pertama, Ahmad Afif Amran tempat yang kedua, Fadli Syam di tempat yang ketiga, Zamri turun di tempat yang keempat. apa sudah jadi kepada motosikal yang lintar tersebut mungkin minyak yang telah tumpah di atas jalannya. Jadi Kita Fadli cuba masuk ke bahagian dalam kali untuk minta Afif. Fadli adalah juara 2 kali dalam kategori Premier, dengan di hadapannya adalah pelumba muda juara CP 115 tahun lalu, dan dia sekarang ini menyerang pelumba muda dari belakang, sesuatu yang bukan yang cantik dilihat oleh Afif, dengan Fadli menyerang dari belakang. Inilah yang terjadi seperti yang kita bagi kemungkinan ya. Sekiranya berlaku kerosakan atau apa-apa saja boleh menyebabkan beberapa pelumba yang berada di belakang terletak dalam risiko. Nampak antara Fendi Rosli dan juga Ahmad Afif Amran, dan ada dua pelumba yang berada di belakang Ahmad Afif Amran. Dua saya berbeza, Darlock oleh Afif, Bristol oleh Fadli, dan tengok mungkin bagaimana kemudian saya memainkan peranan, tapi saya pasti Afif akan cuba untuk menutup ruang setiap kali sampai di slack off, dengan Fadli betul berada di belakang Afif sekarang ini. Di 2 dan 3 rapat dekat kurang 1 saat, dengan Fendi menutup laju di hadapan kelebihan 1 saat di hadapan Ahmad Afif Amran dan Ahmad Fadli Syam yang cuba sekali lagi di slack off untuk masuk ke luar, tapi Afif adalah pelumba yang walaupun muda tapi dah cukup berpengalaman untuk menutup setiap ruang kepada tidak menangkan Fadli mintasnya. Jadi kekal 20 ini yang sangat rapat sekali, dan juga ada perbezaan antara Afif dan Fendi ke 8 kurang 0,8 saat di antara satu dan tempat yang kedua. Kita tak boleh nafikan ancaman yang diberikan oleh Fadli Syam. Beliau antara pelumba yang sangat berpengalaman, dan mengikut catatan masa beliau antara mencatatkan masa terpantas, dan pada bila masa sekiranya tekanan yang dihadapi oleh Afif gagal dikawal dan beliau mampu mengambil ini posisi. antara Badrul dan Zamri juga. Badrul dan Zamri. Zamri dan maksud saya Fitri Asyabah tadi di belakang. Fitri Asyabah kita semua mereka pasukan yang sama. Tidak melihat nombor motosikal tadi. Ini adalah persaingan di antara Badrul dan Fitri. Zamri di tempat yang keempat. Di tempat yang ke-2, 3, 4 dan 5 adalah pasukan Haran Metro Whitehead STT Honda Racing dengan Zamri Baba, Fitri Ashraf Salih dan Ahmad Fazrul Syam, dengan Nur Hizman juga berada di sana. Ada 4 semua mereka dalam kawasan. Ya, inilah kawasan yang terjadinya kemalangan nampaknya bendera masih ada dalam lintar, dan mereka menggunakan racing line yang berbeza kerana tumpukan minyak yang masih berada di atas lintar, dan inilah kelebihan pelumba-pelumba berpengalaman boleh mencari ruang yang lain untuk mencari laluan perlumbaan yang baru, dan mereka nampaknya berjaya mengekalkan masing-masing untuk terus berada di atas lintar. Dan di hadapan Kang Fadli Syam telah meminta Ahmad Afif Amran. Ya. Tapi sekarang ini tumpuan kita kepada 4 pelumba pasukan Haran Metro Whitehead STT Honda Racing dengan S Sitaran menyerang untuk Rizman Ismail sekarang ini. Sati akan cuba untuk naik tempat yang ke-7. Sati cuba untuk minta untuk Rizman. Di Seleko, Sati berjaya melakukannya. Sati naik tempat yang ke-7. Meminta Rizman Ismail. Dan kita lihat kedudukan Afif, Fadli dan Afif. Afif di tempat yang ketiga. Di hadapan pelaku kebesaran. Kerana Fadli Syam mendahului perubahan sekarang ini. Ahmad Fadli Syam tempat pertama. Afif Amran tempat yang kedua. Afendi Rosli di tempat yang ketiga. Kita akan lihat nanti perbezaan yang di hadapan perubahan kerana Fadli, Afif dan Afendi telah berubah kedudukan, dan Afif akan cuba untuk menjadi kemenangan pertama yang dalam CP130, sementara Fadli tidak akan mahu berikan ini kepada pelumba muda di belakang
Rapat kedudukan kedua pelumba. Pasukan Petronas Jamaah CKJ dan juga pasukan Petronas Jamaah Padi Motor. 1 dan 2 sekarang ini. Fazli Syam antara pelumba yang berpengalaman seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, Army. Beliau menggunakan ruang yang ada dan juga catatan masa yang beliau lakukan menyebabkan agak mudah beliau untuk mencari ruang bagi memintas. Dan Afif Amran antara pelumba yang baru, yang demikian kita saksikan juga Afif cuba memberi cabaran kepada Fazli Syam. Dan Fazli Syam antara pelumba yang biasanya tenang dalam setiap perlumbaan, dalam rekod-rekod perlumbaan sebelum ini. Dan namun demikian saya rasa mungkin antara strategi yang perlu dirancang oleh Afif Amran. Fazli juga menangi perlumbaan musim minggu lalu di dalam masa Sepang. Ya. Dalam kategori underboat 130 di tempat yang pertama, dan sekarang ini dia mendahului perlumbaan dengan Afif di belakangnya tempat yang kedua. Dan jauh sedikit baru ada Fendi ketinggalan sekarang di 4 saat di belakang 1.7 saat di belakang Fazli dan Afif, dengan Zamri tempat yang keempat ketinggalan agak jauh juga 4 saat di belakang pendahulu perlumbaan Ahmad Fazli Syam. Tapi memang menarik kita lihat di penghujung perlumbaan ini, kerana Fazli dan Afif merapatkan di kedudukan 1 dan 2 di tempat pertama dan tempat yang kedua. Dan Ahmed Rosli di tempat yang ketiga berseorangan dengan Zamri, Fitri, Fazrul, Sasri dan Norisman Rozaliman dari 9 pelumba yang telah pun sampai ke gaisan penamang. Adit Rosli atau Abdul Jalil masih lagi dalam perlumbaan. Di hadapan sekarang ini kita akan beri ketutupan bagi 3 pusingan lagi akan tamat di antara Ahmad Fazli Syam dan Ahmad Afif Amran. Rapat kedudukan kedua pelumba ini masih ada peluang untuk Afif masuk, tapi Fazli berjaya menutup peluang. Apa yang akan dilakukan oleh Fazli jika Wazir berada kedudukan di hadapan sekarang ini? Fazli Syam yang pastinya cuba mengekalkan kedudukan beliau dan mengawal Afif Amran. Tapi kita lihat di sini, Army, ada 2 selekor yang agak berisiko, iaitu selekor yang pertama dan juga dua selekor terakhir kerana tumpukan minyak. Dan Fazli Syam nampaknya cuba menutup ruang yang ada bagi mengekalkan kedudukan. Dan Fazli Syam amat mahir dalam bab menutup ruang. Dan saya rasakan pada bila-bila masa sama ada peluang ini mampu direbut oleh Afif Amran. Dan berdasarkan prestasi menusukan masing-masing, mereka punya mesin yang hampir sama. Okey, mereka akan masuk ke pusingan terakhir. Jika ada Afif betul-betul berada di belakang Fazli sekarang ini. Dari dua markah berbeza dan 2 tayar yang berbeza, Bristol dan Dunlop. 1 dan 2 sekarang ini di pusingan terakhir. Tuan terakhir untuk Afif menyerang Fazli, berikan sekarang pada Fazli. Fazli memberikan pengalaman untuk menutup ruang. Tidak menyangka Afif. Afif masih lagi berada betul di belakang Fazli. Tidak melepaskan Fazli lagi mencari ruang di selekor untuk dia melepasi 9 selekor kesemuanya di Lita ini. Dan ada 9 peluang untuk Afif sekarang. Laluan lurus. Bagaimana peluang untuk Afif nge-break lewat di penghujung. Afif masuk kembali perubahan. Afif tempat pertama sekarang ini. Fazli tempat yang kedua. Peluang untuk Afif dengan pertama ialah TV dan 3-0. Afif Amran di tempat yang pertama. Fazli Syam di tempat yang kedua. Dengan Afandi Rosli di tempat yang ketiga. Kemenangan untuk Afif. Kemenangan pertamanya dalam TV 1-3-0. Ya, seperti yang kita jangkakan, ada 2 selekor yang mencari potensi untuk Afif Amran memintas. Dan beliau cuba pada satu selekor yang pertama, gagal, dan beliau mengambil kesempatan daripada selekor yang mempunyai tumpukan minyak tadi untuk memintas Fazli Syam. Dan saya rasa inilah antara teknik perlumbaan yang sangat menarik ditunjukkan oleh pelumba muda daripada Petronas. Kalau Terengganu kita akan lihat kedudukan sebelum kita akan berehat. Itu dia Afif Amran, kemenangan pertamanya dalam TV 1-0. Fazli Syam di tempat yang kedua, Muhammad Afandi Rosli di tempat yang ketiga, Zamri di tempat yang keempat. Untuk pasukan Petronas Jamaah CKJ, kemenangan pertamanya dalam kategori CP 1-3-0, Ahmad Afif Amran. Bagaimana kedua pelumba di hadapan Afif dan Fazli bersaing sampai ke selekor yang terakhir, sampai ke gaisan penamat untuk menangi perlumbaan. Memang pada peringkat awal kemalangan berlaku bila ada 3 atau 4 pelumba yang melintang di atas litar. Bukan mudah, Army, membuang perasaan apa yang berlaku di hadapan.
Baiklah, selepas ini kita akan menyaksikan pula perlumbaan kategori Pro M Cup. Tetapi sebelum itu, kita bersama bekas juara kategori Expert Capri Malaysia, Wazi Abdul Hamid. Kejuaraan Capri AM Malaysia Petronas kini sudah berusia 21 tahun. Sepanjang tahun berkenaan, pelbagai perkembangan telah berlangsung dan dapat dilihat di litar perlumbaan. Yang paling ketara adalah barisan pelumba yang kini rata-rata lebih muda dan memiliki masa depan yang cerah untuk diketengahkan di peringkat yang tinggi sehingga ke GP Dunia. Selepas agak lama Malaysia tidak memiliki pelumba yang bersaing di GP Dunia, kini Malaysia diwakili oleh 4 orang pelumba yang datang dari kejuaraan Capri. Juara kategori CP 130, Azlan Shah Kamar Zaman dan Hafiz Syarif Abdullah berada dalam Moto2, sementara Zulfami Khairuddin dan Hafiq Azmi pula dalam Moto3. Bagi bekas juara kategori Expert tahun 1996, Wazi Abdul Hamid, pelumba muda negara kini memiliki peluang yang lebih baik untuk meneruskan karier mereka ke peringkat dunia. Kalau bercakap isu peluang, saya melihat pelumba muda punya peluang yang lebih luas berdasarkan rekod dan juga pelibatan corporate sector dan juga penaja-menaja. Namun demikian, peluang saja tidak cukup, melainkan usaha dan juga komitmen yang berterusan daripada pelumba muda bagi merealisasikan matlamat dan impian mereka. Wazi adalah antara barisan pelumba yang masih berada di kejuaraan Capri meskipun sudah lama bersara dari berlumba. Pelumba kelahiran Pulau Pinang yang kini menetap di Ipoh ini meneruskan bakti beliau selaku pengulas secara langsung kejuaraan Capri AM Malaysia Petronas. Beliau dikenali sebagai jago yang membawa pasukan Hi-Ref Suzuki untuk bergelar juara di pertengahan era 90-an. Bermula dari umur 22 tahun hingga dia berumur 37 tahun, Wazi Abdul Hamid bersaing dengan pelumba setiap tahun untuk gelaran juara Capri Malaysia. Perlumbaan saya, hitam manis perlumbaan ataupun jerit perih dan perlumbaan memang mewarnai lah dalam semasa saya berlumba. Antaranya pernah memenangi perlumbaan dalam kategori Capri dan juga antarabangsa seperti 125cc, dan yang paling teruknya pernah hampir tercabut kaki ni dalam kemalangan ngeri berlaku di Pulau Pinang. Apabila ditanya mengenai tahap pelumba sekarang, Wazi menyatakan pelumba kini bermula dari usia yang lebih awal dan memiliki peluang yang baik dengan adanya barisan penaja serta pasukan yang lebih lengkap. Pelumba muda sekarang ni dia boleh dikatakan seiring dengan kemajuan infra dan juga teknologi mesin perlumbaan. Namun demikian, saya merasakan pelumba perlu lebih agresif dan lebih berusaha untuk memastikan mereka terus achieve the standing ataupun mencapai standard tertentu bagi mereka, memastikan kemampuan mereka dan prestasi mereka compile dengan mesin yang disediakan. Sebagai bekas juara Expert, Wazi memangnya kaya dengan pengalaman. Wazi yang tidak lokek untuk berkongsi ilmu bersama pelumba muda atau yang baru ingin menyertai perlumbaan menerusi klinik Capri yang dianjurkan pada setiap perlumbaan. Beliau memberi tunjuk ajar serta nasihat untuk bagaimana berlumba dengan selamat. Saya mencadangkan kepada para belia yang berminat tentang sukan bermotor, anda tidak perlu tunggu lebih lama. Sekiranya anda nak baru terlibat langsung, apa yang perlu anda lakukan, perlu sedikit ada paradigma ataupun anjakan yang sesuai untuk anda dan usaha yang sedikit supaya anda keluar daripada kepompong dari terus melakukan aktiviti yang tidak sihat seperti di luar ataupun di jalan raya dengan melibatkan dalam perlumbaan contohnya dalam Petronas Malaysian Capri yang diadakan di seluruh negara. Kita akan saksikan sesi ujian masa untuk Pro M A dan juga B. Ini adalah Pro M A di mana nombor 72 Nasha Adzira Barudin yang melakukan masa terpantas sekarang 45.704 saat. Diikuti pelumba nombor 29 Faiz Azmi di tempat yang kedua 45.722 saat, dan di tempat yang ketiga pelumba nombor 11 anak kelahiran Johor sendiri Has Fauzan Hasan dengan catatan masa 45.840 saat. Kedudukan berubah. Selepas itu dengan Has Fauzan berjaya mencatat masa yang terpantas 44.788 saat. Jadi dia satu-satunya pelumba di bawah 45 saat dan berada di tempat yang pertama, diikuti nombor 17, tempat yang kedua Tengku Syami Tuan Yusof dengan 45.444 saat. Tinggal kurang dari 1 minit lagi bagi sesi ujian masa ini tamat, dan akhirnya Has Fauzan berada di tempat yang pertama 44.788 saat, diikuti oleh Faiz Hazmi
dengan 45.248 saat. Tengku Syami di tempat yang ketiga dengan 45.444 saat. Dalam Pro MB pula, persaingan di antara pelumba nombor 66 Muhammad Imran Zulkafli, nombor 46 Hilmi Afan Abdul Malik, dan nombor 95 nanti kita lihat Siti Nurhafiza Muhammad atau Fifi. Jadi mereka bersaing untuk mencatat masa terpantas dalam ujian masa bagi Pro MB ini. Dan Fifi berjaya melakukan masa 44.348 saat untuk berada di tempat yang teratas, dengan Hilmi berada di tempat yang kedua 44.354 saat. Imran Zulkafli nombor 66 tempat yang ketiga dengan 44.477 saat. Dan ketika di hujung sesi ujian masa, Helmi Muhammad Imran Zulkifli berjaya memperbaiki catatan masanya, tapi masih lagi belum dapat untuk mengejar catatan masa Hilmi Afan dan Siti Nurhafizah. Ban kategori Pro M akhir di litar Puan Kodol Tasif. Pusingan yang kedua bagi kejuaraan Cup Free EM Petronas Malaysia ini, dengan di litar Hilmi Afan Abdul Malik berada di petak yang pertama nomor 46. Baru dilakukan tadi di litar yang sepanjang 945 meter. Nanti kita akan lihat melakukan litar lagi. Has Fauzan Hasan berada di petak yang kedua. Anak jati negeri Johor berada di petak yang kedua, dengan Hafiz Amiruddin berada di petak yang ketiga. Kita buat ini kerana agak pendek. Agak lambat Has Fauzan dengan Hilmi melonjak laju di hadapan dari perubahan. Has Fauzan telah dikitas oleh Hafiz Amiruddin dan naik tempat yang kedua. Kerana Has Fauzan yang bergerak agak lewat. Dia turun tempat yang ketiga dan Hilmi Afan Abdul Malik memulakan percubaan dengan terbaik sekali. Dan mereka lihat tempat yang kelima itu adalah Fifi sebenarnya, Fifi Nurhafiza, kerana nombor 11 telah pun ke belakang. 95 adalah Fifi yang cuba masuk ke dalam tempat yang keempat, tapi ditutup ruang oleh Tengku Syami. Dia cuba masuk tadi untuk minta. Sekali lagi dia akan cuba untuk masuk. Dia telah lurus, cuba potong, berjaya berada di hadapan. Menuju ke selekong break yang terbaik sekali. Hilmi Afan, Hafiz Amiruddin dan Muhammad Imran.
bagi TV peluang untuk naiki podium semakin jauh, semakin mudah. Tapi tempat keempat sebenarnya keputusan yang baik juga untuk VP ini. Satu perubahan yang baik oleh Helmi Afan kembali dan sampai ke checker flag dengan tempat yang pertama Helmi Afan Abdul Malik. Di tempat yang kedua Hafiz Amiruddin, dan di tempat yang ketiga adalah Muhammad Imran Zulkifli. Menang bagi perlumbaan pusingan yang kedua ini dalam kategori Pro M adalah Hilmi Afan Abdul Malik. Melengkapkan podium untuk kategori Pro M akhir di Litara Muar dan terletak di sebelah Stadium Sultan Ibrahim Muar ini. Ini kedudukan pusingan yang kedua dengan Hafiz Amiruddin masih lagi berada di tempat pertama dengan 45 mata. Helmi Afan Abdul Malik tempat kedua dengan 25 mata. Siti Nurhafizah Muhammad tempat ketiga dengan 24 mata. Aldan Shah Saidul Hardi yang tidak bersama kali ini tempat yang keempat dengan 20 mata. Jadi masih lagi dapat kedudukan ketutupan mata dalam kategori Pro M akhir. Ini baru masuk pusingan yang kedua, 8 pusingan lagi yang akan dilalui oleh semua pelumba dalam memburu juara untuk tahun 2014. Tamat rangkuman kejuaraan Cup Pri AM Malaysia Petronas 2014 buat kali ini. Minggu hadapan tumpuan kita kepada pusingan ketiga dengan perlumbaan Wira dan cabaran Honda Future. Serta kita akan bersama mekanik pasukan GV Honda UZ Racing dan melihat sendiri aksi belakang tabir dalam menyediakan motosikal untuk perlumbaan. Segitu, salam hormat dan kita jumpa lagi.